Okay, Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak suara cikgu? Salam. Boleh cikgu? Salam. Okay, sekejap Salam kita cikgu. tunggu lagi seminit Cikgu. dua. Tunggu kawan-kawan kita masuk. Salam cikgu. Semua sihat Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Cikgu mulalah ya. Okay, so kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muftah alaina imatika wa yashur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa lul udata min lisani yafqahu qawli. Okey, baiklah kita dah nak mula kelas. Okey, sebelum mula kelas, Wafi, ada tak lagi peraturan kelas cikgu tu? Ada? Okey, untuk pengetahuan kelas 2J, hari tu cikgu sempatlah buat peraturan sikit untuk kelas PDP PR kita ni. So, barulah kita macam berkomitmen sikit. Okey, Wafi jumpa dah? Wafi? Rehat. Siapa yang nak rehat tu kelas sudah mula, jangan rehat lagi. Sekejap, Wafi hilang lah kejap. Wafi ada ke Wafi? Yang lain siapa ada salin hari tu? Tadi yang mana tu? Ali Saya salin? baru masuk tadi. Tak, saya baru masuk tadi. Tadi internet tak ada. Oh, tadi tak ada internet. Okey, tak apa. Baru masuk. Sekejap cikgu tengok ada rasanya dalam phone cikgu. Rehat 3 masuk. Rehat 3 masa. Lagi? Ada 2 lah, ada 3 ke? Boleh makan. Boleh makan? Ya, pelik je peraturan ni. Jangan tidur. Jangan tidur. Ditandas sekali ya. Kita anda sekali ya. Betul ke Mio? Kejap. Mio macam mandai je ni. Hai, lain macam je peraturan ni jadi berubah ni. Kejap. Ada dua peraturan. 2. Okey, apa tu? Yang satu tu untuk PDPR, yang satu lagi yang kelas. Okey, jap. 1, 2, 3. Nampak tak? Okey. Mana? Nampak Wafi. Wafi bacakan terus Wafi. Okey, yang lain dengar Ini peraturan untuk kita sepanjang 2 minggu ni lah. Okey, Wafi. Sama. Okey. Wajib yang cikgu kalau tak ada kelas, macam kalau tak boleh masuk Google Meet, bagi tahu cikgu dulu awal-awal sebelum kelas. Okey. Kedua, bagi masa untuk jawab siapkan kerja. Kalau macam cikgu bagi hari ni, cikgu boleh bagi masa unlimited. Okey, macam bila-bila boleh hantar. At least janji siap. Kan? Okey, teruskan. Yang ketiga, jawab kuis yang diberikan ikut masa. So kalau cikgu bagi hari ni juga akan jawab kuis, hari tu juga akan hantar ke cikgu. Okey, terima kasih Wafi. Okey, yang lain dengar tak? Dengar. Okey, dengar So ada 3 lah. Yang kita ni tak apa, nanti cikgu minta Wafi salin tulis dalam grup Okey, so untuk hari ni kita mulakanlah pembelajaran kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada tak jelas ke, tak dengar ke apa ke, tolong bagi tahu terus Okey. So hari ni kita nak masuk dah tajuk kita sebenarnya kalau untuk kelas 2 ada yang baru nak masuk Sekejap. Okey. Okey, kalau untuk kelas 2F, sebenarnya kita dah masukkan itu bab graf fungsi ni. Cumanya sebelum ni kita kita belajar terus macam mana nak lukis. So hari ni kita nak tengok balik sebenarnya apa sebenarnya bab 8 ni berkenaan lah. So dalam bab 8 ni kita ada 2 perkara saja. Okey, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Sebab cikgu tengok dekat telefon ni muka cikgu stuck. Okey. Bab 8 ni dia ada 2 perkara. Apa dia? Dengar suara je. Suara dengar? Okey. Dengar. Beres. Okey. Dalam bab 8 ni kita ada 2 benda je yang kita nak belajar. Yang pertama sekali kita nak tengok apa itu fungsi lah, apa jenis-jenis fungsi. Kemudian kita nak tengok macam mana kita nak membina graf itu sendiri, graf fungsi tu. Okey. So kita masuk. Yang pertama sekali kita nak tengok, okey, apa itu definisi fungsi?
Okey, yang ni boleh salin dalam buku tulis masing-masing lah. Okey, yang pertama sekali kita ada definisi fungsi. Okey, yang pertama, fungsi ni merupakan hubungan bagi setiap input dan dia hanya mempunyai satu input. Maksudnya bagi sesuatu fungsi, dia akan ada satu input dan juga satu output. Okey, tahu tak apa input dan output ni? Ada Tak tahulah cikgu. tak tahu. Okey. Contohnya, okey, cikgu masukkan kad bank. Okey, kad bank tu adalah sesuatu yang kita masukkanlah input. Kemudian cikgu pun dapat keluarkan duit dekat ATM lah kan, bayangkan situasi dia. Makanya yang masuk tu, kad tu adalah sesuatu yang kita masukkanlah input dia, maksudnya. Kalau output tu sesuatu yang keluar. Okey, boleh. In, output. Okey. Seterusnya, dalam input ni juga kita kenali dia sebagai ada juga dia punya istilah tu. Kita boleh cakap juga input ni sebagai, mana nak tulis mana tak. Okey. Input ni juga kita boleh cakap sebagai apa kita panggil domain. Okey. Kalau output juga kita boleh panggil dia sebagai kodomain. Kodomain. Kita juga kenali dia sebagai julat. Okey. Ni istilah-istilah yang ada dalam ni lah nanti. Fungsi ni kita akan tengok ke depan lagi. Okey, sekejap ada yang nak masuk. Mana? Ya Allah. Siapa punya video ni boleh tutup dah ni? Video lelaki botak ni. Okey. Seterusnya, kita nak kenal pasti fungsi. Okey, sebab dalam bab ni dia ada satu yang nampak macam fungsi tapi sebenarnya dia bukan fungsi. Jadi macam mana kita nak tentukan sesuatu hubungan tu adalah fungsi. Okey, kita tengok yang pertama ni. Okey, kita ada hubungan satu kepada satu. Okey, apa hubungan satu kepada satu ni? Okey, cuba tengok input dia, yang ni lah input ni kan. Okey, ini input. Kenapa tulisan ni tak cantik? Sekejap. Okey, ini input. Okey, input tengok kita ada jarak. Okey, jarak kemudian output dia adalah kilometer sebab dia nak dalam unit kan. Okey, maksudnya input jarak dia punya output adalah kilometer. Okey, hubungan dia kenapa satu kepada satu? Sebab input dia, sikit tengok hubungan dia satu kepada satu. Anak panah dia satu kepada satu. Untuk isi padu pun dia satu isi padu kepada milimeter kan, mililiter. Harga pula kepada RM. Okey, dia satu kepada satu. Okey, cuba tengok hubungan lagi satu. Kita ada hubungan banyak kepada satu. Okey, cuba tengok input dia kat sini. Input dia kat sini kita input dia Arnab. Okey. Dia punya output adalah herbivore. Okey. Input dia ada banyak sebab apa? Tiga-tiga ni menghala kepada satu je output dia, iaitu tiga-tiga jenis ni adalah haiwan yang makan apa ni, sayur kan. Okey. Jadi untuk menghasilkan fungsi ni, kamu kena ingat hubungan dia tak kisahlah depan ni satu atau banyak. Yang penting belakang dia ni output dia mesti satu. Okey. Boleh nampak tak? Jelas ke? Saya tak nampak cikgu dia punya graf. Tak nampak apa graf? Besarkan. Okey, tak apa. Awak fahamkan dulu dia punya hubungan ni. Okey, satu kepada satu dan juga hubungan banyak kepada satu. Okey, tak apa. Nanti kita akan tengok lagi banyak nanti. Mungkin sebab kamu macam tak nampak kot kenapa tiba-tiba dia ada bentuk gambar macam ni dan satu lagi macam ni kan. Tapi nanti kita tengok balik. Okey, cikgu teruskan dulu. Okey, yang seterusnya. Okey, kita ada juga yang mana nama dia. Sekejap, ada baru nak masuk. Kita ada juga yang seterusnya ni. Okey, yang kedua ni adalah dia bukannya fungsi, dia hubungan tapi dia bukan fungsi. Okey, tengok yang pertama ni. Okey, bila mana kita nak cakap dia bukan fungsi,
dia mestilah belakang ni mesti banyak. Kalau tadi untuk jadikan dia fungsi, belakang dia ni output dia mesti satu saja. Kalau yang ni bila mana dia bukan fungsi, belakang dia kamu tengok kata kunci dia adalah banyak. So makanya dia bukan fungsi lah, dia tak dikira sebagai fungsi. Okey, cuba tengok kat sini. Okey, kita ada hubungan satu kepada banyak. Okey, tengok. Dia satu kan, Rania ni satu orang. Sekejap ada baru nak masuk lagi. Kan? Okey, dia satu orang. Okey, dia nak pergi kepada subjek kegemaran dia ada banyak. Sains dan juga matematik. Okey. Cuba tengok Jannah pula. Okey, Jannah dia seorang. Kemudian dia pergi kepada satu juga. Tapi hubungan ni dikira satu kepada banyak lah. Sebab ada seorang ni dia pergi kepada banyak. Belakang ni output ni banyak. Okey. Yang kedua, kita tengok ni ya. Hubungan banyak kepada banyak. Okey, macam mana? Kenapa banyak kepada banyak ni? Okey. Cuba tengok, okey, kalau Fairuz ni, okey, seorang Fairuz ni, dia naik antara dia naik kenderaan yang dinaiki ke sekolah adalah kereta dan juga bas. Okey, tapi ni kira satu kepada banyak. Okey, cuba tengok kalau kenderaan apa yang ada banyak ni ya. Okey, kalau macam ni kan. Okey, ada yang seterusnya kita ada, okey. Tengok sini ya, ada 3 orang, dia pergi mana ni? Okey, tengok sini lah. Okey, Fairuz dengan Ravi. Okey, 2 orang, banyak kan? 2 orang tu banyak lah. Fairuz dan Ravi, dia pergi pilih kepada kereta. Okey, walaupun dia 2 kepada 1, tapi kan tadi ada yang dapat banyak kan? Output dia ada yang banyak. Macam bas ni, ada 3 orang yang naik bas lah. Makanya dia banyak kepada banyak. Sebab itulah dia bukan fungsi. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Cikgu, maksudnya fungsi itu kalau yang bukan fungsi maksud dia ada banyak macam tu. Kalau bukan fungsi, dia punya output dia mesti banyak. Kamu ingat tu je. Banyak tu macam mana? Kalau seorang tu ataupun beramai-ramai, dia akan pilih banyak dekat hujung dia ni. Macam ni kan. Rania ni dia pilih banyak kat hujung dia output dia. Sains dan juga matematik. Kalau macam ni, tengok output untuk kereta, ada 2 orang yang pilih ataupun setiap satu tu ada banyak. Macam bas ni ada 3 orang yang pilih dia. So, banyak kepada banyak lah. So, dia banyak kat hujung dia. Kamu ingat tu je. Kalau macam tadi yang sebelum ni, kalau dia fungsi, dia mesti hubungan dia, hujung dia mesti satu je. Macam ni kan. Kalau yang kamu tengok ni, banyak kepada satu. Banyak ni kamu jangan confuse. Banyak dia ni memanglah 3 jenis haiwan ni herbivore. Tapi output dia ada satu je kat situ. Okay. Boleh? Boleh cikgu. Okay, Boleh cikgu. Okay, baik. Okay, kita tengok pula. Okay, sekarang ni untuk hubungan, okay, tadi kita dah tengok apa yang fungsi dan bukan fungsi. Okay, sekarang kita nak tengok hubungan boleh diwakili oleh apa. Okay, hubungan ni, okay kan kita tahu tadi hubungan tu ada yang fungsi dan juga ada hubungan yang tidak fungsi. Okay, yang pertama sekali kita ada macam mana cara nak mewakili ni lah hubungan ni, kita nak mengekspresikan hubungan ni macam mana. Yang pertama sekali kita ada rajah anak panah. Ni yang gambar tadi lah kita nampak ni. Yang depan ni input, yang belakang ni output dia. Okay, ataupun kita boleh cakap juga domain dia sebagai input lah, domain. Dia punya apa ni, output ni sebagai kodomain pun boleh juga kita sebut. Okey. Jenis yang kedua, kita ada jenis graf. Okey, kalau jenis graf ni, input dia adalah dekat X ni tau. Dekat paksi X. Okey, ni input. Saya tak boleh lukis. Sekejap ya. Okey. Kat sini input, paksi X dia adalah input dan dia punya paksi Y adalah output. Nanti cikgu tunjuk lagi contoh kat belakang Okey, kemudian yang ketiga, macam mana hubungan ni boleh diwakili adalah melalui pasangan tertib. Okey, pasangan tertib ni macam kita tulis koordinat lah. Okey, koordinat sebab depan dia tu 0, 1, 1, 2 kan. Ini koordinat kan macam kita belajar dalam bab sebelum ni. Okey.
Okay, kalau macam pasangan tertib ni, yang mana satu dia punya input? Yang depan tu. Yang depan Koordinat ni kan? X. Koordinat X. Kamu ingat macam tu je, bila dia X, dia mesti input. Dia punya Y mesti output. Ataupun kita panggil ni domain. Satu lagi, kodomin. Ada juga orang sebut ni sebagai image. Ini sebagai objek. Ni antara istilah dia. Dia sama maksud tapi istilah berbeza. Okey. Kita tengok latihan. Okey, sebelum tu setakat ni ada yang nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak Tak ada. Okey, cikgu proceed dulu. Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang ni soalan minta kita tentukan jenis hubungan untuk rajah berikut dan tentukan ianya fungsi atau tidak. Okey, sekarang ni mula-mula dia nak kita tentukan jenis hubungan dulu. Okey, kemudian kita nak tentukan dia ni fungsi atau tidak. Okey, so tengok yang pertama sekali. Okey, kalau yang pertama ni apa hubungan dia? Hubungan 1/1. 1/1. Okey, bagus. Hubungan dia 1/1. Okey, dia fungsi atau tidak? Fungsi. Fungsi kan? Fungsi. Ya, betul. Sebabnya kita tengok output dekat sini memang satu lah kat sini. Dia punya masuk pun satu je. 1/1. Okey. Input, output. Okey. Yang kedua ni. Cuba tengok. Dia adalah 1/banyak. 1/banyak kan? 1/banyak. Okey, jadi dia apa? Fungsi atau tidak? Tak, bukan fungsi. Kenapa kita tahu dia bukan fungsi? Sebab dekat output dia lagi banyak daripada input. Okey, bagus. Betul. Sebab dia 1/banyak dan output dia adalah banyak kan? Okey. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Ini untuk graf pula. Okey. Macam mana kita nak tentukan jenis hubungan dia dan juga dia fungsi atau tak sekiranya kita gunakan graf. Okey. Macam cikgu cakap tadi, okay, kita tengok kat sini ya. Sini kan dia punya input dan sini output dia. Okey, kita tengok yang masuk dia. Okey, sini ada masuk dia 1. Okey, dia punya output untuk 6 ni adalah 3. Okey, cuba tengok pula yang untuk 9 ni. Input dia ada 1, kemudian keluar dia pun 3 juga. Okey, maksud dia ni kat sini apa ni? 1/banyak. 1/banyak. Sebab 3 ni ada, semua ni mengalir ke 3 lah. Okey. Sekejap cikgu punya line ada problem sekejap. Kita rehat sekejap seminit. Sekejap Okay semua. Okay, suara cikgu okay sekarang? Okey. Okay. Tadi sambil rehat tu cikgu ada tengok ada salah dekat sini. Okay, ni sebenarnya dia bukan dia bukan 1/banyak, tapi dia sebenarnya adalah banyak kepada 1. Okay. Kenapa dia banyak kepada 1? Kita tengok Sebabkan output dia 3 je. Output dia ada 3. Dia macam ni tau. Dia akan jadi 6, 9 dan juga 21 kepada 3. Boleh nampak tak kalau macam ni? So input dia ada 3 kan? Input dia adalah banyak kepada 1.
Okay. Cikgu pun boleh confuse so kamu pun hati-hati nanti. Ini soalan ni selalu dia tanya kita dalam untuk ni lah, macam nak uji kefahaman kita lah. Tak apa, cikgu pun selalu salah. So kalau kamu yang first time tengok ni pun salah, so tak apa, boleh cuba lagi, okay? Okay, so maknanya kalau dia banyak kepada satu, maknanya dia jadi apa ni? Fungsi atau tidak? Fungsi. Ya, dia fungsi. Okay. Fungsi. Betul, dia fungsi. Fungsi. Kenapa dia tak tulis ni? Okay, dia fungsi. Okay. Okay, next ni. Okay, kita tengok. Ni mencabar sikit sebab dia banyak sikit dia punya ni. Okay. Cuba sama-sama. Okay, tengok. Okay, input dia 16. Okay, dia punya output adalah 4. Okay, 16 juga output dia ada satu lagi, nombor 8 ni. Okay, so kat sini hubungan dia adalah 1 kepada banyak. Okay, tak apa, kita tengok lagi yang seterusnya. Dia adalah 1 kepada, betul lah banyak kan. Okay, yang seterusnya ni. Okay, dia adalah 1 kepada 1. Okay, 18 ni 1 kepada 1. Okay, yang kedua ni, 24 kepada banyak kan? 1, 2, 3. Okay, kalau kita tak pasti, kita boleh lukis dalam bentuk yang satu lagi tadi tu. Bentuk apa tadi nama dia? Rajah anak panah tu kan? Okay, kita buat macam ni. 16, 18 dan juga 24. Okay, untuk output dia kita ada 2, 4, 6, 8. Okay, 16 tadi dia menghala kepada 16 output dia adalah 4 dan juga 8. Okay, next untuk 18. 18 kita ada 1 je kepada 6. Okay, untuk 24. 24 ni ada 3 kepada 4 kepada 6 dan juga 8. Okay, tengok dekat sini. Yang pertama ni 1 kepada banyak. Okay, yang kedua ni adalah 1 kepada 1. Yang ketiga ni 1 kepada banyak. Okay, so jadi dia akan jadi dia akan jadi banyak kepada banyak. Okay, makanya ini fungsi atau tidak? Tak, sebab dia banyak. Tak. Sebab hujung dia banyak kan. So dia bukan fungsi. Okay, kita tengok yang seterusnya. Sekejap. Okay, yang seterusnya ni. Okay, cuba fikir dulu. Cikgu bagi 2 minit. Cuba tengok yang E dan F ni adakah apa hubungan dia dan juga apa dia punya kita panggil hubungan fungsi atau tidak. Nanti cikgu panggil sesiapa untuk bagi penerangan. Okay, so tengok dulu 2 minit cikgu bagi masa. Saya cikgu. Okay, Marwan. Okay, Marwan, yang untuk E tu apa hubungan dia, Marwan? Dia banyak kepada 1. Okay, banyak kepada 1. Okay, dia punya fungsi atau tidak? Fungsi, sebab dia 1 je. Okay, jom kita check. Tadi Marwan cakap banyak kepada 1. Okay. Ni je. Okay, kita tengok Marwan betul atau tidak. Okay. Yang lain yang dah buat pun boleh check. Okay, kita senarai, kita tengok dulu satu-satu. Adakah yang pertama ni input dia berulang atau tidak? Okay, input dia adalah 1, 2, 3, 4. Okay, berulang atau tidak? Tak. Okay. Okay, kita tengok dulu. Okay. Jadi dia jadi macam ni tau. 1, 2, 3, 4. Okay. Seterusnya tengok output dia.
Kita pakai pen warna lain. Okay, output dia adalah berapa output dia? Ni 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay, 1 ni dia kepada 2 kan? 1 kepada 1. Okay, 1 kepada 1. 1 kepada 2 kan? Bacakan dia punya apa? Input dan output. Sekejap dia nak masuk. Okay. 1 kepada 2. Okay, 1 kepada 2. Okay, 2 kepada 4. okay. 3 kepada 6. okay. 6. Okay, 4 kepada 8. okay, makanya ni hubungan dia apa ni patutnya? 1 kepada 1. Dia 1 kepada 1. Sebab tengoklah yang nombor 1 ni dia tak ada pun yang macam untuk output tak ada pun 2 anak panah yang pergi kepada contoh 2 ni kan. Tak ada pun 2 anak panah yang sampai kepada 2 ni. So makanya hubungan ni akan jadi 1 kepada 1. Makanya dia fungsi. Okay. So Marwan, terima kasih sebab cuba. Okay. So yang lain hati-hati untuk yang ni. Kalau macam kadang-kadang kita pun boleh confuse. Dia macam banyak kan. Dia macam banyak kepada 1. Tapi dia sebenarnya 1 kepada 1. Sebab kita kena tengok juga garisan-garisan ni. So lebih senang sebenarnya kalau kita guna gambar rajah yang anak panah ni. Lebih kita nampak. Okay. Yang kedua tadi. Okay. Yang kedua. Untuk F ni siapa nak cuba? Saya. Siapa tu? Saya. Farhan. Okay, Farhan. Macam mana Farhan? Dia punya hubungan apa? 1 kepada banyak. 1 kepada banyak. Okay, so dia fungsi ke tidak? Tidak. Okay, tidak Jom kita check. Okay, terima kasih Farhan. Okay. Ni, kita guna pen hitam. Okay. First kali kita tulis dulu 3 dan juga 4. Okay, output dia. Okay, output dia. Okay, berapa output yang ada? 3 lagi. 6. 6. 4 dulu 4. 6. Lagi satu 8. Tak nampak. Sekejap cikgu letak atas Okay. 3, 4, 6 dan juga 8. Okay. Untuk 3. Okay. Untuk 3 ni hubungan dia kepada berapa? Kepada 3. Okay. Satu lagi 3 kepada 6. Okay. Yang 4. Okay. 4 kepada 4 dan juga 4 kepada 8. Okay. Okay, so betul lah macam Pak An cakap, dia adalah 1 kepada 1 kepada banyak. Dan dia bukan fungsi. Okay. Cikgu. Ya, saya. Bukan kalau contoh 4 tu dia ada dia pergi kat 2 arah itu bukan kira banyak ke? Okay. Untuk yang ni cikgu pun sebenarnya kadang-kadang confuse. Okay, kamu boleh ingat macam ni lah. Okay, bila dia seorang. Okay, tengok 3 ni seorang. Okay, 3 seorang. Okay, makanya dia masuk 1. Okay, kemudian dia keluar ada 2 orang. So, yang keluar itu banyak. Okay, makanya kita akan tulis 1 kepada banyak. Okay. Ada yang nak masuk. Sekejap siapa yang tanya cikgu tadi? Admin. Okay. Kalau kita nak tahu macam mana yang mula-mula ni, macam mana kamu nak tahu kalau input dia banyak kan? Okay. Kamu tengok kat depan ni. Contohnya 3 dan 4 ni dia menghala kepada 1. So dia 2 orang. Contohnya 3 dan 4 dia berkongsi nombor 3. Itu maksudnya baru banyak kepada banyak. Okay, boleh nampak tak? Marwan kan yang tanya tadi? Boleh cikgu. Okay. Sudah. Tak apa, nanti kalau kamu buat banyak latihan nanti kamu nampak Okay, so cikgu proceed dulu untuk yang seterusnya. Okay.
Yang seterusnya ni, okey, untuk perwakilan fungsi, okey, kita ada beberapa orang panggil macam mana nak buat perwakilan fungsi ni lah. Okey, sebab tadi kita dah tengok perwakilan untuk mewakilkan hubungan, kita ada 3 jenis. Okey, kamu jangan confuse Semua hubungan adalah fungsi, semua fungsi adalah hubungan, tapi bukan semua hubungan adalah fungsi. Okey. Pening dah ayat tu kan. Okey. Untuk perwakilan hubungan, okey, kita ada 3 jenis. Yang pertama sekali anak panah raja, yang kedua graf dan juga yang ketiga pasangan tertib. Tapi untuk yang perwakilan fungsi, sekejap. Okey, mic cikgu open ke? Okey. Untuk perwakilan fungsi pula, yang tadi kita dah tengok hubungan dia mesti kepada satu tu, maka cara nak tulis dia tu kita ada 3. Ada 4. Yang pertama sekali pasangan tertib, yang kedua jadual, ketiga graf dan juga persamaan. Okey. Ni 4 cara. Okey, kalau untuk yang ni kamu boleh tengok dengan lebih lanjut dalam buku teks dalam, saya tak ingat buku surat berapa. Dekat contoh 3. Okey, so kita tengok yang pertama ni. Okey, yang dekat sini, yang A tu, itu adalah pasangan tertib. Dia sama je macam tadi kan? Macam koordinat punya tulisan. Ini nama dia pasangan tertib. Okey, yang kedua ni adalah bentuk jadual. Okey, yang ketiga ni adalah bentuk graf dan juga yang keempat ni persamaan. Okey, kita tengok. Kalau pasangan tertib, okey, kita tengok dulu soalan dia cakap diberi set P. Okey, 1, 2, 3. Dan set Q adalah 4, 5, 6. Okey, fungsi F memetakan set P kepada set Q ialah menambah 3. Okey, ni clue dia kat sini. Okey, wakilkan hubungan di atas menggunakan, inilah dia minta kita wakilkan guna 4 persamaan, 4 jenis perwakilan ni. Okey, so kita tengok. Okey, kita tahu set P ni dia punya input ke output? Input. Input kan? Input. Dari sini kat sini input. Dan juga set Q ni adalah output. Okey, macam mana kita nak tahu sebab dia cakap ni set P kepada set Q. Maksud dia akan jadi macam ni tau. Set P kepada set Q. So inilah maksud dia. Set P kepada set Q. So kita pun boleh tulis dekat bawah ni. Macam tadi tu kalau kita buat bentuk rajah tu, anak panah yang ada rajah, kita akan jadi 1, 2, 3. Okay, dia punya set Q pula output dia 4, 5, 6. Okay. Sekarang ni macam mana kita nak tahu pasangan 1 adalah 4, pasangan 2 adalah 5 dan pasangan 3 adalah 6. Macam mana kita nak tahu ni? Kita nak tentukan pasangan dia. Kita nak kena buat apa? Kepada dia punya input. Kita perlu tambahkan 3 kepada input dia. Okay. So kita tambah. Okay. 1 tambah 3 akan jadi? 4. 4. Okay. 4. So ni tambah 3. Okay. 2 tambah 3? 5. Ya, 5. 3 tambah 3 jadi? 6. So inilah dia punya kalau bentuk rajah anak panah lah kan. Okay. So kalau kita nak masukkan pasangan tertib senang je. So kita pun dah tahu. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Okay. Kita tengok pula yang B. Okay, kalau siapa yang dah belajar lukis graf, dia akan tahu yang atas ni adalah paksi. Apa ni? Paksi X kan? Yang bawah ni adalah paksi Y. Kita akan tahu. So kita akan boleh masukkan je macam pasangan tertib tadi tu, kita masukkan je. Yang depan ni adalah X, yang belakang ni adalah Y. So kita masukkan je lah. 1, dia punya output 4. Untuk input 2, dia punya output adalah 5. Input 3 dan dia punya output adalah 6. Okay. Faham setakat ni? Setakat yang 2 ni faham ke? Okay. Faham. Okay. So kita tengok yang ketiga pula. Okay. Macam mana nak bila kita nak dia minta kita wakilkan dalam bentuk graf pula? Okay, sama juga macam tadi. Ingat je yang dia punya bila dia melibatkan X, ini mesti input. Kat sini mesti output.
So tengok dekat sini dia plot 1, 4, 1 titik, 2, 5, 1, 3 dan juga 6, 1 titik. So ini je bentuk, ini dalam bentuk graf. Okey, yang akan jadi masalah sikit atau bukanlah masalah sebenarnya, kamu kena fikir sikit lah untuk kita buat menggunakan persamaan ni. Okey, persamaan ni cuba tengok macam ni kita nak dapatkan persamaan ni sampai jadi Y sama dengan X tambah dengan 3. So kita pun buat 4, kita mula samakan dulu. Okay, 4 adalah 1 tambah 3. 5 adalah hasil daripada 2 tambah 3. 6 adalah hasil 3 tambah 3. So apa yang kita boleh simpulkan dekat sini, untuk dapatkan Y, sesuatu nilai X, yang kat atas ni kan, yang dekat dalam P ni, mestilah ditambahkan dengan 3. Okay, so kita pun boleh buat Fx sama dengan X tambah dengan 3. Okay, so nampak tak macam mana nak keluarkan dia punya persamaan ni? Boleh nampak? Cikgu, Ya saya. yang F kurungan X tu formula dia ke apa? Tak ada. Okay, untuk Fx ni, Yang dekat D tu. yang ni kan, D kan? F kurungan X tambah 3 tu formula dia ke apa? Okay, macam ni. Okay, untuk yang ni, Fx sama dengan X tambah dengan 3. Okay, cikgu terangkan dulu. Fx ni apa? Okay, Fx ni dia adalah, kita panggil dia tata tanda fungsi lah. Ataupun dalam bahasa Inggeris, kalau kamu pernah dengar yang orang panggil function tu kan, function X. Inilah bendanya. So dalam bentuk penulisan kita akan tulis F kurungan X. Okay, untuk X tambah 3 ni, kita boleh cakap dia rumus lah. Rumus untuk hubungan ni lah. Hubungan fungsi yang ini. So kita boleh tulis X tambah 3. Macam mana X tambah 3 ni, kamu kena tengok lah. Daripada soalan ni kan dia dah cakap kita macam dia punya nak dapat dia punya output tu adalah dengan menambahkan 3 kepada input. Sebab itulah dia punya kita boleh cakap lah juga formula akhir dia akan jadi X tambah dengan 3. Okay, boleh? Boleh faham ke? Wafi ke yang tanya tadi? Okay, ada lagi soalan? Hello? Saya still tak faham, cikgu. Okay, kamu tak faham Tak kat berapa mana? faham sangat. Yang dekat mana tu? Dekat hubungan ni ke? Yang D ni? Okay, yang D ni. Okay. Dia yang D ni sebenarnya dia okay, kalau kamu ingat kita lukis graf dalam kelas yang waktu last kita jumpa tu kan? Okay, kamu ingat tak cikgu ada cakap yang ada hubungan graf yang jenis linear, ada graf yang bentuk kuadratik. Ada. Okay, nanti kalau kamu tengok balik dalam buku latihan merah tu, okay, ada dekat tepi tu dia, bila kamu nak lukis graf nanti dia akan bagi tahu kamu dia punya apa orang panggil jenis dekat tip penting tu. Nanti kamu tengok balik dekat buku tu. Okay, kalau nak buka sekarang pun boleh. Boleh tengok buku surat 108 ataupun tengok mudah sikit lah. Buku surat 107. Okay, dekat tip penting dia tu, dia ada bagi tahu kamu graf fungsi linear dia punya persamaan adalah y equal to mx plus c. Okay, persamaan ni penting untuk kita tentukan nanti bentuk graf tu. Okay, sekarang boleh nampak tak sikit apa benda dia? Okay. Okay, mungkin kamu still tak nampak lagi. Okay, tak apa. Kita buat latihan dulu. Nanti sambil-sambil kamu buat latihan tu, kalau kamu tak faham nanti boleh tanya cikgu. Okay, sekarang ni kelas kita habis pukul apa? Pukul 12 Okay, pukul 12. Okay, untuk tu cikgu minta kamu buat dulu soalan muka surat 105 dan juga 106. Buku merah buku latihan merah tu. 105 selesaikan semua soalan nombor 3 tu. Kemudian muka surat 106 kamu buat nombor 3 dan juga nombor 4 tu A dan B lah. Nanti kita akan bincang dalam kelas seterusnya. Boleh? Boleh. Boleh. Sebab cikgu ingat nak bincang hari ni juga, tapi tak sempat rasanya ni sebab kamu pun nak buat nanti lama juga tu.
So Apa cikgu? kita bincang bukan minggu depan. Next class hari Jumaat kan? Okay. So kamu buat dulu latihan tu yang mana okay, lepas tu untuk kelas 2J okay, kalau tak buat lagi untuk melukis graf boleh terus buat dulu 107 tu. Rujuk dulu dalam buku teks macam mana cara nak lukis. Kalau tak dapat juga tak boleh nak buat tak apa. Nanti kita akan bincang dalam kelas. Okay, boleh Boleh. Okay, so cikgu rasa tak ada apa-apa dah untuk kelas hari ni. Okay, sebelum kita tamat, okay, kita revise sikit lah apa yang kita dah belajar hari ni kan. Okay, yang pertama sekali, tadi kita belajar mula-mula, kita tengok tentang definisi fungsi tu sendiri. Okay, apa tadi definisi fungsi ni? Okay, cuba cara ramai. Okay. 1, 2, 3. Fungsi merupakan hubungan setiap input yang punya satu output. Okay. Ingat sampai mati je. Ingat sampai mati kita punya hanya ada satu output je untuk fungsi. Untuk jadikan dia sesuatu hubungan tu adalah fungsi, dia mesti hanya ada satu output. Okay, kemudian kita ada beberapa jenis hubungan. Okay, yang pertama sekali 1 kepada 1 dan juga banyak kepada 1. Dua-dua ni adalah fungsi. Okay. Kalau hubungannya adalah 1 kepada banyak dan juga banyak kepada banyak, yang penting hujung dia adalah banyak, dia adalah bukan fungsi. Okay. Kemudian kita tengok juga tadi macam mana nak mewakili sesuatu hubungan. Okay, ada 3 cara. Yang pertama sekali kita lukis menggunakan rajah anak panah. Yang kedua graf. Yang ketiga pasangan tertib. Ini untuk hubungan tau. Okay. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang macam mana nak mewakili untuk fungsi pula. Kalau tadi hubungan ada 3, kalau fungsi ingat ada 4 cara untuk kita mewakilkan fungsi. Yang pertama sekali pasangan tertib, jadual, graf dan juga persamaan. Okay, itu saja untuk kelas kita hari ni. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya masa buat latihan, boleh terus PM Taylor lah. Tapi kalau lagi cepat sebenarnya cikgu lagi cepat respon di WhatsApp lah. Okay, so kalau dapat WhatsApp cikgu terus pun lagi baik Okay, itu je untuk kelas hari ni. Okay, so kita boleh tutup. Terima kasih, cikgu. Okay, boleh tutup dengan surah Al-As.